Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak cukup korum, perbahasan RUU perbekalan 2025 ditangguh. Loceng sidang Dewan Rakyat dibunyikan selama 2 menit susulan bilangan ahli parlimen yang hadir didapati tidak cukup korum ketika perbahasan rang undang-undang perbekalan 2025. Perkara itu dibangkitkan Datuk Dr. Ahmad Marzuki Sari, PN Pengkalan Cepa, yang mula-mula bangun dan memaklumkan bahawa korum tidak cukup untuk meneruskan perbahasan. Di saat perbahasan sebegini penting tidak dihadiri oleh korum yang mencukupi, katanya. Mendengar perkara itu, RSN Raya memaklumkan ramai ahli parlimen yang sedang solat di surau. Ahmad berkata beliau sudah periksa dan mendapati tiada ahli parlimen yang berada di surau. Ahli parlimen yang mempengerusikan sidang, Datuk Muhammad Syar Abdullah, kemudian menghitung dan mendapati hanya 17 ahli parlimen berada di dalam dewan. Beliau kemudiannya mengarahkan loceng dibunyikan. Mesyuarat bagaimanapun ditangguhkan selepas loceng berbunyi memandangkan hanya 19 ahli parlimen berada di dalam dewan dan berbaki seorang pembahas iaitu Liu Chiu Ho, PH Ipoh Timur. Mengikut peraturan 13 dalam kurungan 1 peraturan Majlis Mesyuarat, cukup bilang bagi Majlis Mesyuarat dan jawatan kuasa sesebuah Majlis Mesyuarat hendaklah mengandungi 26 orang ahli dan tidak termasuk pengerusi. Jika siapa-siapa ahli menarik perhatian pengerusi mengatakan tidak cukup bilang, maka hendaklah dipanggil ahli-ahli di luar Dewan Mesyuarat seolah-olah memanggil ahli kerana hendak diadakan belah bahagi. Saudara, isu seperti ini memang isu yang agak mengecewakan rakyat Malaysia. Bayangkan di mana ahli parlimen pergi. Kenapa sehingga berlaku tidak cukup kerum perbahasan RUU perbekalan 2025 ditangguh? Bagaimana ini boleh berlaku? Nampaknya makin hari makin kurang ahli parlimen yang hadir perbahasan, yang hadir di Dewan Rakyat. Kenapa ini berlaku? Adakah perkara yang lebih penting daripada perbahasan sehingga mereka tidak hadir? Rakyat di luar ini sebenarnya mengharapkan supaya suara rakyat dibawa ke dalam dewan, bukan dibawa di dalam majlis-majlis mesyuarat di luar dewan, bukan dibawa di majlis-majlis kenduri di luar dewan, bukan dibawa ke majlis-majlis makan malam di luar dewan, perasmian-perasmian di luar dewan. Itulah yang membuatkan ahli-ahli parlimen menjadi sibuk. Mereka sibuk dengan perkara-perkara yang bukan kerja hakiki mereka. Netizen memang sangat kecewa. Bayangkan sajalah, dalam beratus ahli parlimen, hanya 19 orang yang ada hadir dalam mesyuarat ini. Bayangkan saudara-saudara sekalian, apakah perlu terus begini atau wujudkan undang-undang baru bagi menghukum ahli parlimen yang tegar nak hadir dalam persidangan ini, dalam mesyuarat ini. Kita harapkan undang-undang potong gaji, jangan bayar gaji kalau tidak hadir. Sekian untuk kali ini, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen kamu. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita malang untuk Najib, kata netizen, apabila isu ini mula tular. Kemarin apabila Menteri KDN menyatakan ada 20,000 pesalah yang mungkin akan dapat tahanan rumah. Netizen mula membayangkan bagaimana jika salah seorang daripada mereka itu ialah Najib mendapat tahanan rumah. Namun demikian, apabila penganalisis dan ahli akademik mengatakan perkara ini, Najib bukan orang yang boleh mendapat tahanan rumah tersebut. Jika benar pesalah, kata netizen ataupun penganalisis politik,
Jangan benar pesalah sabit kepentingan awam menjalani tahanan rumah. Penganalisis berkata RUU tahanan dijangka dibentang tahun depan dengan untuk kurangkan kos tahanan dan juga operasi bukan bebas Najib Razak. Ini berita yang amat mendukacitakan Najib. Rang undang-undang tahanan rumah bakal dibentang di Parlimen tahun depan dianggap tiada kaitan dengan usaha pembebasan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada pemenjaraan. Penganalisis politik Muhammad Taufik Yaakob dari Universiti Malaya berkata, penggubalan akta baharu itu condong usaha kerajaan mengurangkan kos perbelanjaan tahanan dan operasi penjara. Mustahil satu RUU baharu digubal semata-mata nak bebaskan Najib, katanya. Takkan memperjudikan tahanan lain untuk hanya seorang sahaja. Kalau kerajaan atau UMNO nak bebaskan Najib, sudah semestinya telah dilakukan menerusi pembuktian titah abdendum yang dikatakan wujud. Tapi sehingga sekarang masih lagi tiada disahkan oleh mana-mana pihak, katanya kepada FMT. Sementara itu, pakar undang-undang Muzaffar Shah Malou dari Universiti Sains Islam Malaysia berkata, kerajaan perlu menjalankan kajian mendalam supaya tiada isyarat salah mengenai komitmen kerajaan membenteras jenayah. Menurutnya, kerajaan perlu mengenal pasti banduan dibenarkan memohon tahanan rumah tidak disabit jenayah berat melibatkan kepentingan awam dan negara. Kes-kes melibatkan jenayah berat seperti bunuh, keganasan, jenayah seksual, rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa tidak patut diberikan tahanan rumah. Tahanan rumah ini sepatutnya diberikan kepada kes kurang berat serta tidak melibatkan kepentingan awam dan negara sahaja, katanya. Dalam pada itu, pakar perlembagaan Wan Ahmad Fauzi, Wan Hussein dari Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, hukuman perlu mengandungi aspek pemulihan akhlak seperti bimbingan dan syarat tertentu agar tujuan dan falsafah sesuatu hukuman itu kekal. Tegasnya, RUU itu perlu mengandungi syarat ketat agar tidak dilihat sebagai satu keistimewaan. Beliau berkata tahanan rumah tidak boleh disempitkan, malah diperluaskan takrifannya di pusat pemulihan akhlak, pusat bimbingan agama dan pusat latihan. Tahanan itu mestilah mempunyai aspek kawalan mencukupi dan tidak disempitkan tempat tahanan hanya di rumah, katanya. Beberapa pihak termasuk ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim turut mempersoal sama ada langkah itu persiapan awal bagi membina persetujuan awam meminda undang-undang untuk meringankan hukuman bagi golongan elit tertentu. April lalu timbul pendedahan terdapat titah tambahan dalam pengampunan diraja bagi membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan penyasaran subsidi diesel bersasar, menghentikan subsidi tersebut tetapi mengalihkannya kepada perkara yang lain, ramai orang yang marah, ramai orang mengutuk, ramai orang yang tak suka. Yang paling panas sekali ialah betapa pembangkang menggunakan isu itu, menunggang isu tersebut. Tetapi akhirnya, apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, bahkan para penganalisis ekonomi mengatakan bahawa perkara itu sebenarnya membawa kebaikan kepada negara Malaysia. Khususnya mengurangkan risiko penyeludupan minyak di sempadan. Hal ini kerana negara-negara yang berhampiran berjiran dengan negara Malaysia mempunyai harga minyak diesel yang sangat mahal
berbanding dengan negara Malaysia. Itu sebabnya mereka selalu mencuri minyak yang ada di Malaysia. Bahkan mereka membawa tongkang, membawa kapal besar, membawa lori besar, kereta-kereta besar untuk menyeludup minyak kita di Malaysia. Itulah yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim merugikan negara ini. Kerana semua orang pun boleh dapat subsidi tersebut. Bukankah lebih baik subsidi tersebut diedar kepada rakyat yang memerlukan? Saudara, hari ini terbukti apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim benar. Apabila ramai yang terkejut apabila tahu gerai di Sungai Golok jual petrol seludup dari Malaysia macam jual air balang. Bayangkan saudara-saudara, minyak diesel dan minyak petrol yang ada di Malaysia ini diseludup macam jual air balang. Di mana berlaku? Di Sungai Golok. Sungai Golok di mana? Negerinya Anda tahu di mana. Kegiatan menyeludup bahan bakar bersubsidi RON 95 ke negara jiran amatlah membimbangkan. Rakyat negara ini dikatakan menjadi dalang aktiviti penyeludupan ke Thailand, menyukarkan pihak berkuasa mengesan jejak mereka. Penjual didakwa menjual minyak petrol dalam sebotol 1 liter sekitar 28 baht atau bersamaan RM3.64 hingga RM32.50 untuk tong 9 liter menurut tinjauan bernama. Lebih 100 peniaga kecil di negara itu didapati menjual petrol dan diesel seludup, walaupun pihak berkuasa Thailand dikatakan sudah beberapa kali menegur perbuatan tersebut. Laporan itu mendakwa puluhan gerai di tepi jalan di Sungai Golok menjual petrol subsidi milik Malaysia secara terbuka. Salah seorang peniaga yang dikenali sebagai Saleha Abdullah mengakui ramai peniaga yang menjual petrol dan diesel seperti menjual air minuman. Jika daripada jenama yang agak terkenal harganya agak tinggi, tetapi kesemuanya diperoleh dari Malaysia, katanya. Sepanjang jalan ke Bandar Narawit memang ramai yang berniaga seperti ini dan seolah-olah berniaga air minuman, katanya seperti dilapor bernama. Matki pula berkata dia memperoleh bekalan petrol daripada pembekal di rantau panjang Pasir Mas. Biarpun mengetahui bahawa adalah satu kesalahan jika menjual minyak petrol dan diesel yang diseludup dari Malaysia, Matki berkata ramai sudah berbuat demikian. Kerajaan sedang dalam usaha untuk melaksanakan penyasaran subsidi RON 95 untuk mengelakkan bahan api bersubsidi itu tidak disalahguna. Menteri Pengangkutan Anthony Loke mempunyai mekanisme untuk melaksanakan penyasaran subsidi itu, iaitu dengan mempertimbang cadangan supaya rakyat Malaysia menunjukkan MyCard di pam minyak. Apalah pendapat anda sekalian? Adakah anda setuju dengan cadangan mekanisme untuk melaksanakan penyasaran subsidi itu dengan mempertimbang cadangan supaya rakyat Malaysia yang mahu mengisi minyak petrol menunjukkan MyCard di pam minyak? Ini satu mekanisme yang menarik. Setuju? Sekian dulu, tinggalkan komen anda.